Muslimin muslimat untuk pengisian fokus kita ini, marilah kita melihat beberapa aspek sejarah atau sirah yang berlaku sempena kedatangan bulan Ramadan yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang telah kita maklum bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini yang dimulakan dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, menandakan fi'il tabi'at, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dalam era Madinah. Ayat-ayat Madaniyah kebanyakannya menyebut ataupun menyeru manusia dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini berbeza dengan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Istilah Makkiyah dan juga Madaniyah ini ada dua pendapat lah. Satu pendapat mengatakan Makkiyah itu ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, Madaniyah pula Madinah dan sekitarnya. Namun pembahagian yang lebih khusus ialah Madaniyah itu selepas hijrah. Tak kira lah diturunkan di mana pun, ya, selepas hijrah digelar Madaniyah. Yang mana sebahagian besar daripada ayat-ayat selepas hijrah itu diturunkan di Madinah, sebab itu dinamakan Madaniyah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, kita lihat tabiat yang berbeza. Istilah tabiat itu sekadar bincang saja, teman-teman, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru ya ayyuhan nas, manusia, wahai manusia, umum ketika berada di Madinah, di Mekah. Sedangkan ketika berada di Madinah, khusus seruan Allah ya ayyuhalladzina amanu. Dan selepas daripada ya ayyuhalladzina amanu ini ada suatu fardu, suatu ketentuan yang Allah perintahkan kita lakukan. Ini jelas. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, laksanakanlah janji-janji kamu. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Juga menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya perintah yang Allah nak sampaikan ini adalah terkhusus bagi golongan mukmin, orang-orang yang beriman. Tidak diperintahkan kepada seluruh manusia, ya, tidak diperintahkan kepada seluruh manusia. Jadi sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, ayat-ayat tentang ibadah, tentang puasa, tentang zakat, tentang solat, begitu juga tentang bagaimana janji-janji yang mesti dilaksanakan, semuanya itu, ya, disampaikan ataupun Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam bentuk wahai orang-orang yang beriman, ya, bukan kepada seluruh manusia. Jadi dalam kita nak menghadapi puasa yang mendatang ini, seharusnya kita faham, ya, dalam pertengahan bulan Sya'ban tahun kedua hijrah ayat ini diturunkan. Maknanya dalam era sekarang lah, ya, dalam keadaan kita duduk menyambut Nisfu Sya'ban dan sebagainya, kita sebenarnya terlupa bahawa ada catatan kisah yang begitu menakjubkan. Bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim, mereka itu semuanya bersiap sedia untuk menyambut Ramadan, menyambut puasa, ya, dengan begitu hebat, ya. Bagaimana Rasulullah SAW juga ditanya oleh para sahabat berkenaan dengan bagaimana nak berpuasa. Jadi dalam ayat ini pun sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam, wahai orang-orang beriman, ya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana ia telah diwajibkan ke atas orang-orang ataupun umat yang terdahulu supaya kamu bertakwa. Jadi hasil daripada puasa ini dijanjikan takwa. La'allakum tattaqun. La'alla ini setengah daripada kita menterjemahkan sebagai semoga. Semoga ni benda yang tak kemas, benda yang tak pupuk lagi. Didoakan orang tu dah kena kanser stage 4 contoh, kan, dah kena kanser stage 4, tapi
jangan ingat dia tak akan sembuh, ya. Takdir Allah akan sembuh, jangan bimbang, ya. Doa saja, jangan putus asa. Tapi kadang-kadang yang mendoakan itu semoga dia beri kesembuhan yang cepat, sehat cepat. Dalam hati dia tengok, tak ada kan? Tak ada kan? Sebenarnya istilah semoga tak kukuh lagi. Sebab itulah Allahyarham Datuk Yusof Zaki Yaakob, dia menterjemahkan la'allakum tattaqun itu supaya, kan? Supaya itu nampak kemak. Maknanya dengan kamu puasa pasti kamu akan dapat takwa. Dengan kamu puasa pasti kamu akan dapat takwa. Supaya terjemahan yang benar tepat. Inilah dia terkadang tuan-tuan muslimin dan muslimat dan Allah, bila kita menterjemah bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu ke dalam bahasa Melayu kita, yang kita semua mengaku Melayu. Barang siapa kata kita tidak Melayu, maka boleh menyakit mereka, ya. Betapa hebat yang Melayu dalam hati kita. Tapi masalah tuan-tuan, betul ke kita di Melayu? Ya, tak kira Jawa, Banjar tu kira masuk dalam kelompok Melayu lah, kan? Betul ke kita Melayu? Sedangkan nak terjemah ayat Quran dalam bahasa Melayu pun kita terjemah dalam bahasa yang tidak tepat. Ya, betul ke cakap ni? Kan? Kan orang kata marah, kan? Jadi sebenarnya semoga tu masih belum tepat. Seakan-akan puasalah, moga-moga dapatlah takwa. Walhalnya belum tentu dapat. Ya, nampaknya begitu. Tapi kalau kita berpuas sikit, kalau saya tengok dalam tafsir Fizil Al-Quran, terjemahan Allahyarham Datuk Yusof Zaki Yaakob ni, yang memang merupakan pakar bahasa Melayu, pakar juga bahasa Arab, ya, dia menterjemahkan semoga supaya. Sebab la'alla di sini untuk barang yang sudah pasti, tuan-tuan. Ya, puasalah dapat takwa tadi. Ya, puasalah akan dapat takwa. Dan kaitan yang cukup rapat, tuan-tuan. Apabila ayat-ayat yang menyebut ya ayyuhallazina amanu ini diturunkan, umat Islam, para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, ya, mereka ini akan ambil suatu perhatian yang kuat. Kata orang sekarang, pay attention, kan? Pay attention. Itu bayar, kan? Bayar perhatian. Jadi mana perhatian di mana gitu? Ya tengok, apa pula? Sebab itulah terjadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dinasihatkan kepada anak perempuan dia, namanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Sayyidina Aisyah ni anak Abu Bakar, tapi bila dah kahwin dengan Rasulullah, tarafnya dah naik macam lebih tinggi daripada Abu Bakar. Sebab Aisyah ni digelar Ummul Mukminin dan juga isteri-isteri yang lain. Jadi dia sekarang jadi ibu belayar dekat dalam. Dia dah naik tinggi belayar. Macam kita sekarang lah, kan? Tak senang anak kita disunting oleh seorang menteri bergelar Datuk Seri. Tak pasal-pasal anak kita pun namanya Datuk Seri lah, kan? Ya, kita ni yang boleh kita ayah dia ni yang Seri, itulah, kan? Jadi Abu Bakar, walaupun anak itu sudah bergelar Ummul Mukminin, isteri kepada Rasulullah, presiden negara, yang orang sekarang panggil dia First Lady, kan? Dia tak segan silu untuk nasihati anaknya. Ambil pedoman, tuan-tuan. Ya, kita ni walaupun anak kita nanti ditakdirkan satu hari jadi somebody di atas pada taraf kita, kita adalah seorang bapa, seorang ibu, tetap berhak bahkan wajib nasihatkan anak kita. Nasihat Abu Bakar dekat Ummul Mukminin Aisyah anak ini, ya, sepatah. Wahai Aisyah, takutlah kamu jika sekiranya ayat-ayat yang kamu telah diturunkan semalam ataupun sebelum ini telah kamu hafal dia, tapi belum kamu amal, sedangkan hari ini nak turun ayat-ayat baru, esok nak turun ayat-ayat baru yang kita tak tahu, ya, apakah perintah-perintah Allah seterusnya. Jadi pada prinsip Abu Bakar, apa sahaja yang diturunkan terus ambil, ya, amalkan terus. Sebab itulah Abu Bakar yang hebat. Bila tiba peristiwa Isra wal Mi'raj, orang lain dalam keadaan pening-pening lalas, terpusing-pusing, ya ke ni, nak kata tak ya, ini Rasulullah, nak kata ya, rasa macam tak sampai di akal. Abu Bakar tak ada apa. Apa yang Allah jadikan solat Allah, ya, apa Rasulullah ceritakan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah dia as-siddiqnya Abu Bakar tadi, Shadiqul Masduq, orang yang sentiasa membenarkan Rasulullah SAW. Sebab
Abu Bakar bukan membenarkan itu kerana maksudnya membuka diri kepada Rasulullah, tidak. Ya, kerana sayang Rasulullah di mantu dia, tidak. Tetapi kerana dia yakin daripada ayat-ayat yang telah diturunkan, dia beramal dengannya. Kalaupun ayat akidah, dia beramal dengan akidah yang telah diturunkan di dalam Al-Quran tadi. Ya, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau turun ayat-ayat hukum, maka dia terus beramal dengan ayat-ayat yang telah menurunkan hukum tadi. Ya, ini hebatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi tuan-tuan, mari kita tengok sebenarnya apakah yang almarhum Sayyid Qutb rahimahullah taala catatkan di dalam tafsir dan tafsir fi Zilal Al-Quran berkenaan dengan ayat puasa tadi, ya, ayat 183 surah Al-Baqarah. Demikianlah ayat ini menunjukkan matlamat agung daripada ibadat puasa itu, iaitu untuk mencapai takwa. Matlamat utama dalam ayat yang mengandungi lebih kurang 15 kalimah ini, ya, 15 atau kurang daripada kalimah ini. Matlamatnya ialah takwa. Kita puasa ni bukan untuk apa, tuan-tuan? Untuk takwa. Matlamat puasa banyak. Ada orang berpuasa sebab nak diet, ada orang berpuasa sebab nak sembuh daripada penyakit. Bahkan puasa juga salah satu daripada teknik perubatan. Betul, tak ada masalah. Jadi berpuasa ni salah satu daripada teknik perubatan. Bahkan puasa ni juga telah diamalkan dalam masyarakat Mesir kuno, masyarakat Cina kuno, semua dah amal puasa. Ya, tapi yang membezakan antara puasa mereka dengan puasa yang disampaikan dalam ayat 183 surah Al-Baqarah ini ialah apa dia? Ialah takwa. Matlamat puasa nak capai takwa. Bukan matlamat yang nak sihat, bukan nak sembuh penyakit. Itu semua adalah perkara-perkara sampingan, hasil-hasil sampingan yang kita akan dapat. Ya, puasa sebab apa ni? Puasa apa? Puasa ni sebab bulan Syaban, dia dapat setakat bulan Syaban, ya kan? Puasa sebab apa ni? Sebab bulan Rejab, dapat setakat bulan Rejab, mana dia nak pahala. Puasa sebab apa ni? Maklumlah, timbang-timbang setiap pagi dah 102 kilo, 102 kilo, kan? Jadi nak turunkan badan sikit, alang-alang lah, untuk berdaya tak, pasal saya berpuasa lah, kok dapatlah pahala. InsyaAllah, kalau tak dapat pun jangan marah Tuhan. Sebab dia kata, kok dapat pahala, kan? Kena yakinlah dapat pahala tu. Itu semua adalah sampingan. Yang menjadi utama matlamat di dalam puasa kali ini, yang diturunkan terkini dalam umat manusia dan juga dalam umat Nabi-Nabi terdahulu ini. Inilah dia puasa umat Nabi Muhammad SAW, takwa. Takwa itulah yang bersemarak di dalam hati ketika ia mengerjakan fardu puasa, kerana menjunjung perintah Allah dan mengutamakan keredaannya. Ya? Takwa itulah yang mengawal hati dari merosakkan ibadat puasa dengan maksiat, walaupun maksiat yang berbisik dalam hati. Orang-orang yang dihadapkan ayat-ayat Al-Quran ini kepada mereka memang sedar betapa tingginya makan takwa di sisi Allah dan betapa berat timbangannya dalam derajat Allah. Takwa itulah matlamat yang ditujukan oleh jiwa mereka, dan ibadat puasa hanya merupakan salah satu alat untuk mencapai takwa dan salah satu jalan yang menyampaikan kepada takwa. Oleh sebab itulah ayat ini mengangkat takwa di hadapan mata mereka selaku matlamat yang gemilang yang dituju oleh mereka terus ibadat puasa. Puasa itu menjadi alat, menjadi momentum kepada mencapai takwa. Yang Allah nak sebut di sini ialah takwa. Tapi jangan pula ada golongan sesat, ajaran sesat. Dia kata kita dah buat baik, dah tak puasa pun, dia perangai kita pun dah elok sangat dah, ya? Kita tak menyakiti hati orang, kita hidup sama-sama kita di dalam buku, dalam tempurung kita saja. Dia tak puasa pula, kan? Dah capai dah takwa tadi. Ini adalah satu akidah yang menyungsang daripada arus sebenar syariat. Tak boleh macam-macam mana betul-betul, walaupun kita bincang tentang takwa menjadi matlamat utama dalam puasa, jangan pula kita menganggap dah dapat takwa tu puasa tak payah. Ada Rasulullah nak tinggal puasa. Siapa lebih tinggi takwa daripada Rasulullah SAW? Ya? Jadi sebab itu syariat ini jangan diperbahaskan, ya? Tidak diwajibkan secara qat'i, maka diterima secara qat'i. Ada bidang yang kita boleh bahas, kita bahas. Ada bidang yang tak boleh bahas, jangan dibahas, ya? Inilah dia perkara al-manun nabi. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini, kelebihan mereka
Bila turun satu ayat tadi, mereka bijak untuk mentafsirkan apa sebenarnya matlamat di dalam ayat itu, apa sebenarnya perintah Allah di dalam ayat ataupun firman Allah tadi. Sebab itulah bila kita nak mentafsir sesuatu ayat, tidak boleh tidak, maka kita mesti merujuk kepada pandangan para sahabat ini tadi. Ya, walaupun kita nak tafsir dengan cara tafsir baru dan sebagainya, tapi kerangka pemikiran para sahabat selaku orang yang menyaksikan sendiri bagaimana ayat-ayat itu diturunkan pada masanya, pada ketikanya atau peristiwa dan sebagainya, mereka inilah yang menguasai tafsir Al-Quran itu sendiri. Ya. Selain daripada kebijaksanaan para sahabat itu yang meneliti keseluruhan ayat yang diturunkan, mereka tahu sebenarnya natijah ayat itu apa. Ini macam contohnya ayat puasa. Bila diturunkan pada pertengahan bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, masing-masing tertanya-tanya, ya, masing-masing tertunggu-tunggu bagaimana agaknya bentuk puasa yang nak diaplikasikan dalam agama kita, ya. Bila agaknya, berapa hari agaknya, lepas turun ayat ni maka kita pun akan mula berpuasa sepanjang tahun. Dia tak buka-buka. Adakah ini ibadat yang ditentukan oleh Islam? Jadi perasaan ini tertanya-tanya dari kepada mereka. Dalam hal itu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian kita baca balik tafsir ini, kita cari dengan ada tafsir ini, ya. Kemudian sebagaimana yang kedua, ia menjelaskan bahawa puasa itu difardukan pada hari-hari tertentu sahaja, bukannya difardukan sepanjang umur dan sepanjang masa. Dan di samping itu, orang-orang yang sakit pula dimaafkan daripada berpuasa sehingga mereka sihat. Begitu juga orang-orang sedang musafir sehingga mereka bermukim. Ya. Bermukim dalam mazhab Syafi'i hingga 6 hari dan atau lebih, ya. 6 hari atau lebih, maka kita pun dikira bermukim lah. Jadi hukum orang bermukim ni sama lah seperti orang bermustaqim, ya. Wajib solat Jumaat, tak boleh solat jamaah, tak boleh qasar dan sebagainya. Itu bezanya orang bermukim dan bermustaqim. Jadi tuan-tuan, bila sahabat-sahabat tertanya berkenaan dengan bilakah puasa, adakah puasa sepanjang tahun dan sebagainya, maka turunlah ayat ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya, turun ayat ini berkenaan dengan ayyaman ma'dudat, ya, iaitu hari-hari tertentu sahaja ataupun sebilangan hari tertentu sahaja. Jika sekiranya di antara kamu ada yang sakit atau di dalam permusafiran, maka dia bolehlah berbuka dan wajib pula dia berpuasa, yakni qada pada hari-hari yang lain sebanyak hari yang dia telah berbuka itu tadi. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Dan bagi mereka yang mampu, dan wajib ke atas orang-orang yang berdaya berpuasa tetapi meninggalkan puasa kerana keberatan, kerana masalah, kerana musyaqqah, ya, dan tak sempat pula berpuasa gantinya, fa fidyatun ta'amu miskin, ya. Hendaklah dia membayar fidyah ataupun mengeluarkan fidyah, iaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Dan barang siapa yang dengan sukarela memberi makan melebihi kadar yang ditentukan, maka itu lebih baik baginya. Ya. Namun demikian, ingatlah, berpuasa itu tetap lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah jika kamu mengetahui hakikat puasa tadi. Ya. Bagi mereka yang sihat pada asalnya dan mereka tidak ada halangan untuk berpuasa, tetapi ada halangan-halangan sementara, ya, maka mereka bolehlah berbuka, ya, berbuka. Dan mereka seperti musafir ke, sakit ke, itu sementara, bukan halangan kekal. Maka selepas itu mereka pun berilah fidyah, ya, beri fidyah kadar puasa mereka. Dan kalau mereka melebihkan fidyah itu, katalah sakit 10 hari, maka fidyahnya 10 cupak beras. Tapi bila nak bagi 20 cupak beras, itu 2 cupak untuk setiap hari, ya, maka itu lebih baik bagi kamu. Namun kalau kamu tahulah hakikat puasa itu, kamu tetap akan puasa juga, ya. Maka daripada ayat inilah sahabat-sahabat, kemudian ulama-ulama, para mujtahid kabir menyimpulkan bahawa puasa tak wajib qada, ya. Fidyah kalau terlepas daripada terluput daripada apa ni,
lepas ni ramailah yang mula bertanya berkenaan dengan nak bayar fidyah kat mana, kenapa nak bayar fidyah, masa masih ada tolak lah. Saya kata, dia kata agak-agak macam tak lepas dia tahu ni kan. Jadi sebab tu nak lagi fidyah lah. Tanya fidyah pula tuan-tuan, tanya bukan macam-macam boleh tak fidyah ni saya nak bagi kat masjid, boleh tak fidyah ni saya nak bagi nak pembinaan mak tahfiz. Tuan-tuan, fidyah puasa ni secukup belas hari je, dan untuk orang miskin. Kalau sudah diperuntukkan untuk orang miskin, berilah hak itu kepada orang miskin. Tak payahlah kita nak fikir dengan pelik-pelik sangat Dalam harta kita ni tuan-tuan, ada 40 bahagian. Harta kita ada 40 bahagian. Satu bahagian saja, makna 1/40 saja yang diwajibkan untuk keluar zakat. Jadi keluar zakat tadi tuan-tuan, dia dah ada asnaf dia, 8 asnaf. Berilah kepada asnaf-asnaf yang telah ditetapkan. Nak bina mak tahfiz ke, nak extend masjid ke apa ke, kita ada 39/40 Tapi itulah tabiatnya manusia. Dia duduk kerja, nak apa dia panggil apa, fully utilize. Itu istilah orang sekarang. Fully utilize walaupun 1/40. Inilah punya kedua manusia yang dah diwajibkan, yang dah ada asnaf, berikan hak mereka. Yang lagi 39 tu tak boleh kalau kita keluar adalah 5/40 juga. Tinggal lagi 34/40 katakan, masih banyak lagi kan. Jadi sebab itulah tuan, antara hikmah kenapa zakat itu kecil dia portion hanya 1/40 ialah supaya kita dah lepas yang wajib. Dengan hanya keluarkan sikit, kita dah lepas yang wajib dan selebihnya dia dah jadi macam kelebihan untuk kita. Bayangkan kalau zakat di 50%, separuh daripada harta adalah zakat. Tuan-tuan, nak makan pun betul cukup lagi 50% kan? Tapi bila dah terpaksa dikeluarkan, maka lambatlah tahap lulusnya kita di sisi Allah SWT. Maka Allah nak tahap lulus tu 1/40, satu portion saja, keluarkanlah yang itu. Jadi kalau kita nak keluar lebih, sebab itulah disebut di sini, ifaman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Sekiranya dia nak bayar lebih, maka itu lebih baik bagi dia kan. Yang zakat tu zakat. Ada juga orang bertutur, dia kata, saya tak keluar zakat, Ustaz. Saya tak keluar. Dia sombong dia. Kenapa? Saya bersedekah bersenang pun saya tahu, walaupun saya tak kira lebih daripada zakat saya kena keluarkan. Saya tak sedekah kan. Tuan-tuan, sedekah sunat, sedekah wajib. Jadi janganlah kita sedekah wajib tu nak campur gaul dengan sunat, tak boleh. Yang sedekah wajib ni dia ada cara dia, iaitu kena ada berinya dan niatnya tadi. Jadi apa salahnya satu portion daripada 40 portion yang ini tak usahlah nak nyombong banyak mana pun, tuan-tuan, walaupun sikit keluarkan hak dia. Sebab 8 pihak sudah menunggu dalam asal zakat. Yang selebihnya nak sedekah banyak mana pun sila, tak ada masalah. Bahkan bahwa khairullah, itu lebih baik bagi kami. Begitu juga dalam kes puasa tadi. Jadi qada itu wajib. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sahabat-sahabat tu tertanya-tanya, bila nak puasa ni? Bila? Kan? Tapi Allah tak boleh berkenaan dengan bila nak puasa ni. Sebaliknya diberitahu bahawa puasa ni tidak menyusahkan. Kalau kamu sakit, tak baik. Kalau kamu sakit, berbukalah nanti selepas itu qada'lah pada hari yang lain, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi inilah sebenarnya tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan tidak dia menjadikan di dalam agama ini sesuatu yang menyusahkan. Tak ada yang menyusahkan dalam agama ini sebenarnya. Semuanya untuk memudahkan kita. Kursus haji, kursus intensi haji, pasal buat ketika kat luar, sekarang jadi bukan. Dan 2 hari lah, dia tak tahan lah. Semai hajat, terus semai hajat tu lah Pak Jerukuri memang teruk sebenarnya. Tengok malam tadi hujan lebat, kereta saya baru je basuh. Bila hujan tadi tu, dia bukan makin cikau, makin kotor. Bermakna dalam udara kita ni memang ada something yang memang mengotorkan. Ada bahan ni, ada bahan. Sebab tu air hujan itu macam turun air silut. Jadi ini bala Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun bala Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita berjaya mengatasi bala ini dengan baik atau sebaliknya. Jadi sebab itu solat hajat.
Solat hajat, jangan kita terlepas pandang dalam hal ini. Solat hajat, walaupun tak sempat berjemaah ramai-ramai, okey, buat kat rumah, walaupun sekadar 2 rakaat. Jangan kita ni hidup dengan jasa doa orang lain. Ya? Sungguh tuan-tuan saya cakap. Jangan kita ni hidup dengan jasa doa orang lain. Bila kepanasan yang amat dalam diri tadi, tiba-tiba hujan Alhamdulillah juga dia tak tahu apa pun kan, dia tu ingat fenomena alam begitu je, Alhamdulillah ya. Tapi itulah murahnya Rahman Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kampung berdoa, satu pihak dalam kampung berdoa, semua yang lain mendapat. Cuba kalau kita tengok, katakanlah dalam kampung ada 1000 orang, 200 orang berdoa, hujan turun ke atas rumah 200 orang je. Yang lagi 800 tak turun, apa jadi tuan? Ya? Apa jadi manusia? Ya? Tapi Rahman Rahim Allah, hanya sebahagian manusia berdoa, ya, Allah turunkan untuk semua orang. Tapi takkah malu yang tak berdoa tadi menumpang doa orang lain, ya? Jadi doa bersama ini kan menjawab kita bersama. Sebab tu saya terbayang macam ni, ya? Kalau macam itulah jatuh atas kereta malam tadi, ya? Dengan airnya yang berlumpur, yang kotor, maknanya kita tak sedar kita sedut tu masuk adalah kotoran-kotoran yang ada dalam udara, ya? Jadi itulah tuan-tuan, ini serius, bukan tak serius. Kita asal pulilah ini kerana orang pakai hutan saja kena kat kita kampung kat tu. Ya? Itu asbab saja. Yang penting ini semua adalah balak Allah SWT, ya? Indonesia selama dia tulis asap kembali ke tuannya, kan? Macam perlu main-main kat kita, kan? Sebab yang terbakar tu hutan Malaysia, kata yang pun ladang Malaysia, kata dia. Sampai hati kata dia, ya? Baik. Jadi pertanyaan para sahabat ini masih lagi tertunggu-tunggu dulu. Bila nak puasa ni? Tarikhnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat Quran tabiat dia, mana kalam Allah ni, dia tidak bercakap hanya untuk suatu topik itu saja, tapi bahasa yang digunakan oleh Allah SWT ini nak cerita yang bahawa puasa yang nak difardukan ini ialah dalam bulan Ramadan. Tapi Allah tak jawab dengan Syahrul Ramadan allazi asaman nas min qablikum. Tak ada, Allah tak kata itu. Sebab cerita dah umat terdahulu puasa ni memang ada, ya, umat Nabi semuanya ada puasa, ada fardu seperti mana yang akan difardukan ke atas kamu. Jadi bulan yang nak diberi puasa itu adalah Syahrul Ramadan. Allah terus ceritakan sifat Syahrul Ramadan apa. Ya tuan-tuan, puasa yang kita nak lalui ini, wahai sahabat Nabi SAW, ialah apa dia? Bulan Ramadan, bukan bulan lain. Tapi Allah terus cerita berkenaan dengan Allazi unzila fihi al-Quran. Bulan inilah bulan yang diturunkan Al-Quran, yang menjadi petunjuk kepada manusia dan yang memberikan sebagai penjelasan yang menerangkan hidayah dan perbezaan antara yang benar dan yang batil. Ya? Allah terus berikan ciri-ciri Syahrul Ramadan. Ya? Apa dia ciri dia? Yang utama, inilah bulan diturunkan Al-Quran. Sebab itulah kita jadi sinonim sangat. Bila masuk bulan Ramadan, semua pakai baca Quran, tadarus Quran dan sebagainya. Ya, tapi tadarus ini tak kena kalau kita baca seorang-seorang. Tadarus ini kita kena apa ni? Biar ada orang yang tasmih, orang yang mendengar dan tolong bantu memperbetulkan kita. Itu baru kena tadarus. Ini dia tadarus, aku tak nak tulis apa buat. Kata dia lah, baca seorang ya, hadap dinding. Maka guru dia dinding, kata kan? Kan? Betul tak betul baca? Sendiri lah. Jadi tadarus ni sebenarnya ialah kita nak memperbetulkan baca. Ya? Tak perlu ambil orang yang jauh-jauh ke atau sebagainya. Jelaslah rumah ke, suami isteri ke, tadarus. Ya? Suami baca, isteri mengikutinya. Isteri baca, suami mengikutinya. Nampak macam baris panjang pendek, tegurlah. Di situ baru ada nilai tadarus. Jibril dengan Nabi SAW, Nabi membaca Al-Quran itu mengikut seperti mana yang Jibril, ya? Yang Jibril aturkan. Apabila tiba bulan Ramadan, Nabi SAW dan Jibril AS bertemu setiap hari bertadarus. Jibril baca dan juga mengatur letak
ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Sebab ayat-ayat Al-Quran ini dia tak diturunkan seperti mana susunan yang kita tengok dalam Al-Quran sekarang, ya? Tidak. Dia diturunkan mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala bila nak diturunkan, dan kemudian disatukan semula firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya kata disatukan semula? Kerana firman Allah yang asal itu, ya, yang diturunkan dari ilmu Allah ke langit dunia itu, semuanya sudah lengkap di mana susunan yang kita ada sekarang, ya. Tapi diturunkan dari langit ke dunia kepada Nabi Muhammad SAW, itu diturunkan secara munajaman, ya, iaitu sedikit demi sedikit, dan setiap kali diturunkan itu ada peristiwa-peristiwa yang berlaku yang menjadi rujukan kepada sahabat-sahabat yang digelar dalam ilmu ulumul Quran kemudian sebagai asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul. Sebab-sebab diturunkan ayat tadi. Jadi tiba masanya dalam bulan Ramadan, Jibril mengatur semula ayat ini seperti mana susunan asalnya. Itu tadarus. Jadi Nabi dan Jibril pun bertadarus. Jadi kita pun dengar, ambil peluang dalam bulan Ramadan ini bertadarus, dan jangan saja bertadarus, kita tadabbur pula, ya. Kita tengok mana-mana ayat Al-Quran yang ada yang kita baca tadi, dan biarlah kita menepati ciri-ciri hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Biar kita menepati ciri-ciri. Ya, ni setengah orang dia baca Quran itu bagi dia sudah ibadah. Betul, ya. Baca Quran ini ibadah. At-ta'abbud bi tilawati, itu ta'rif Al-Quran, ya. Iaitu kalamullah allazi munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi tariqi Jibril alaihi salam, ya. At-ta'abbud bi tilawati, maknanya kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jalan Jibril alaihi salam ataupun melalui Jibril alaihi salam, dan menjadi ibadah membaca, ya. Baca berarti ibadah, betul. Tapi masalahnya kita selalu mengambil ibadah dari sudut fadilatnya saja. Kita tidak ambil sudut hikmahnya, tak ambil dari sudut ilmu. Sebab itu kita perlu tadabbur. Cuba tengok ayat maknanya apa, ya. Makna ayat Al-Quran ini, tuan-tuan, sudah cukup untuk menggetarkan hati orang-orang yang munafik, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul elok dia duduk tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila turun ayat Al-Quran, nak turun ayat Al-Quran itu ada tanda. Nabi SAW tunduk-tunduk, Nabi SAW berpeluh-peluh bagaikan berada di musim panas, walaupun pada hari itu musim sejuk. Dia tahu, munafik dia tahu, ini gaya ini macam ayat Quran tu tadi. Dia pun perlahan meninggalkan Nabi SAW, ya. Sedangkan sahabat-sahabat lain yang tengok Nabi dah tunduk-tunduk, muka dah merah, peluh dan merintih, ya. Maka sahabat-sahabat pun tahu dah bahawa Nabi SAW sedang menerima wahyu baru, ya. Sedang menerima wahyu baru. Mereka panggil, mereka seru semua yang ada supaya mari dekat. Jadi sahabat-sahabat yang hatinya tulus, yang tidak ada nifak dalam jiwanya, mereka tidak takut berdepan dengan Al-Quran, ya. Jadi sahabat-sahabat ini bersedia nak menerima ya ayyuhallazina amanu. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul macam cofak, ya. Sekejap ada, kan? Pada sekejap tadi ada di sebelah Nabi, tapi tengok-tengok dah tak ada lagi. Sebab orang-orang munafik ini seringkali mengatakan bahawa ayat-ayat Al-Quran itu menyindir mereka, ya. Mereka terasa dipukul, disindir setiap hari. Sebab itu mereka tak suka mendengar Al-Quran. Jadi tuan-tuan, tadabburlah, membuktikan kita ni sama ada munafik, ya, ataupun tidak terhadap ayat-ayat yang kita baca, ya. Kalau kita hanya sekadar baca untuk mendapat fadilat, kita belum lagi dapat menghilangkan nifak dalam hati kita. Jadi bila kita bertadabbur, seperti contohnya, tibalah ayat yang menyebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sedangkan orang ni, hamba Allah ni, dia memang terlibat dengan riba. Bagaimana perasaan dia bila berdepan dengan ayat ni? Sama ada dia nak tak peduli, dia buat tak fahamnya, tak usah baca makna, ya kan? Tak usah baca makna, sekadar baca untuk jadi ibadah, itu tandanya nifak ada dalam diri. Sedangkan kalau dia membaca kemudian dia bila tersentuh, ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dia, ya Allah, rasa kata berseriau, berumah betul. Ini maknanya iman memang ada dalam hati, ya. Ini kita nak dapat kesan daripada Al-Quran. Baik.
Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Sekali lagi diulang. Siapa yang sakit atau dalam musafir, qadha pada hari lain, ya. Jadi faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Diajar dalam ayat ini bagaimana nak menentukan puasa, maka dicerah ataupun diperhatikan anak bulan. Ya, nak kaedah nak perhatian anak bulan ni ada cerita tak dalam Quran? Kita cerita. Ya, disebut asy-syahra situ, nampak dia anak bulan, nampak dia bulan tak ditudahi pun, maknanya anak bulan tu dah mula berkelip-kelip, maka falyasum, atau hendaklah kamu berpuasa. Sebab itulah ya, imam-imam mazhab 4 ini meletakkan wajib tengok anak bulan berdasarkan nas ini. Ya, walaupun kita guna kalkulator yang sekarang ni dengan formula-formula dan sebagainya, dengan maklumat pergerakan matahari, bulan, bintang dan apa ni, kita dah boleh jangka nak Idul Fitri pada tahun 2213 contoh kan. Kita dah boleh jangka dah bila nak puasa, waktu sembahyang dan sebagainya, kerana gunanya teknologi. Tapi tuan-tuan, ayat yang menuntut kita melihat juga anak bulan tetap tidak hazard, tetap ada di ayat 185 surah Al-Baqarah ini, mana tetap wajib itu. Cuma bagi mazhab Bali, contohnya di macam kerajaan Saudi, dia mendahulukan hisab sebelum ru'yah. Hisab wa ru'yah. Kita di Indonesia ru'yah wal hisab. Ru'yah dulu, jika tak nampak anak bulan, hitung walhal, hitungan itu kita buat dulu. Cuma buat dulu boleh SIM dulu. Ya, SIM dulu, mufti dia boleh buka SIM tadi. Jadi kalau nampak anak bulan, contohnya kalau kita dah kira siap-siap, dijangka 9 hari bulan tak nampak anak bulan, 8 hari bulan tak nampak anak bulan, katakanlah, kata je ni, ya. Tiba-tiba kita tengok tadi, dengan sampul maklumat itu sudah disiu, sudah dikira maklumat pengiraan tadi itu, tengok-tengok, Masya Allah, berkelip-kelip pula nampak anak bulan. Maka walaupun dah dikira tak nampak, esok kira nampak juga. Ya, dan ceritanya ru'yah itu menjadi keutamaan. Dan ru'yah ni satu tuntutan yang kita tak boleh sebab ada juga orang kata, tengok nak buat apa kita sama model kan, dah boleh kira kalkulator dia kata, kira tak kira baca ayat tu, ya. Jadi kena tengok anak bulan juga. Seterusnya disebutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak mahu kamu menanggung kesulitan, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan hari puasa, dan hendaklah kamu mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah yang telah dikurniakan kepada kamu, supaya kamu bersyukur. Ya, takbir dengan Islam dan dengan umat Islam ini, dia tak boleh dipisahkan. Siapa takut, seriau, bosan, serabut kepada takbir, itulah tandanya dia bukan Islam. Ya, hatinya penuh dengan nifaq. Kalau dia Islam, dia tak takut dengan takbir. Perhatikan, setiap pergerakan ibadah kita adalah dengan takbir. Betul tak? Angkat solat, nak solat, takbir Allah. Nak rukuk, Allah. Ya, nak sujud, Allah Akbar. Ya, tawaf, nak tawaf di Baitullahil Haram, nak mula tawaf, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar juga. Ya, nak mulakan sa'i, Allah Akbar juga. Maknanya dalam ibadah Islam untuk rapat dengan Allah Akbar. Kenapa nak sensitif sangat dengan takbir? Ya, gaya takbir itu pelbagai. Kalau misalnya contoh nak melontar di jamrah, Bismillahirrahmanirrahim, lontar, Bismillahirrahmanirrahim, lontar, semua takbir tu kan. Ya. Bahkan di sini disebut wa litukabbilullah, ya, ala ma hadakum, dan hendaklah kamu mentakbirkan Allah, membesarkan Allah. Ya, ini penting kita kena faham betul. Cuma gaya takbir itu pelbagai lah. Takbir raya, kalau Malaysia takkan lele, ya dah. Kakak lele saya dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak faham saya. Kenapa orang Malaysia takbir sedih sampai raya? Sedangkan raya itu hari kemenangan, kan? Masa saya di Mesir dulu, dia tak sembahyang raya di masjid.
Masih tutup pagi raya. Dia buka satu padang, dia hampa segala beribu-ribu, puluh-ribu muat. Ya, gabung beberapa masjid. Kemudian ada pula yang menjadi motivatornya. Tengok dah makin lebih dah kan. Tapi bangun pula. Dia kata hari kemenangan. Takbir. Allah macam mana takbir. Suka je. Kalau buat di Malaysia macam ni kan. Kalau buat di Malaysia macam ni suka dia kata. Ya. Jadi takbir banyak gaya. Takbir gaya. Takbir gaya. Kan? Susah pun. Setengah mereka malah takbir. Tak boleh. Kita Islam tak kena takbir. Gaya macam mana? Takbir. Jadi pula kan. Panjang takbir. Allah Akbar. Jadi itulah dia. Yang penting tuan-tuan dalam beribadah ini membesarkan Allah. Simbolnya ya. Atas dia kata pun dan hendaklah kamu mentakbirkan Allah di atas hidayah yang telah dikurniakan kepada kamu. Maknanya takbir itu dari tanda kita syukur atas hidayah yang telah Allah kurniakan kepada kita dan supaya wala'allakum tashkurun. Sekali lagi disebut berkenaan dengan la'allah. Tadi la'allakum tattaqun, ini la'allakum tashkurun. Maka para sahabat pun berpuasalah. Berpuasa mereka dengan penuh giginya. Dan mereka pun berbuka hanya antara maghrib dan isyak saja. Ya, pada mereka awal puasa berpuasa antara maghrib dan isyak saja. Ada yang balik daripada kebun, letih, berbuka puasa sekejap, terus letih, tertidur, bangun-bangun nak makan semula, dah masuk isyak, dah tak boleh berpuasa. Ya, ada yang pingsan. Esok pula di kebun ada yang pingsan. Nak fikir hubungan antara lelaki, suami dan isteri, kita tak nak fikir lah. Pendek sangat dia masa. Maka adalah juga dalam kalangan sahabat yang malam cuba juga lama dah tak tahan. Cuba tiba-tiba mereka dalam keadaan tak selesai lagi masuk isyak. Dengan malu mereka pergi jumpa lah Rasulullah SAW. Ada yang mari cerita, ya Rasulullah, orang ni pingsan di kebunnya tadi kerana berpuasa. Tapi sahabat-sahabat sangat teruskan juga. Puasa mereka ni average 23 jam, betul-betul. Sebab maghrib ke isyak sejam ni kan. 23 jam puasa. Ini sengaja kita highlightkan kisah sirah di sebalik puasa pertama ni, supaya kita ni sedar puasa yang kita alami sekarang ini, kita tak pernah rasa pun puasa susah sebagaimana para sahabat. Kebetulan tahun pertama puasa itu tahun kedua hijrah, musim panas yang amat sangat benar. Jadi ada orang kiri kuat Rasulullah sekali kata apa. Sedangkan dalam ayat puasa ini disebut yuridullahu bikumul yusra. Tidak Allah tidak kebaikan bagi kamu, bukan kesusahan. Ini dah jadi susah, lebih susah. Yang paling parahnya masalahnya, adakah kami kena bayar fidyah sampai 2 bulan puasa kerana terlajak masuk waktu isyak, waktu tak habis lagi. Ya, tak habis lagi buat apa faham lah, tak faham. Jadi Rasul tak dapat jawab apa-apa sehingga turunnya ayat uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum qulna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Alhamdulillah, dengan ayat ini dah lega lah ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagi kamu ataupun kepada kamu untuk mengadakan hubungan kelamin dengan isteri-isteri kamu pada malam puasa. Alhamdulillah, lega pula perasaan ya. Tadi dah terajak masuk isyak tadi kan. Dah lepas buka puasa terus buat kan. Masuk isyak. Isyak dah kena puasa dah. Sudah. Kena fidyah 2 bulan dulu. Layak ke kan? 2 bulan berturut-turut. Mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka.
Jadi tidak ada halangan untuk bersama-sama mereka menyentuh mereka dalam bulan-bulan Ramadan dengan syarat pada malamnya, bukan siangnya. Ya. Allah telah mengetahui bahawa kamu telah mengkhianati diri kamu, lalu Dia menerima taubat kamu dan memaafkan kesalahan kamu. Jadi sahabat yang dah buat tadi, dia rasa macam Allah mengkhianati diri kita, ya, mengkhianati diri sendiri kerana telah belajar waktu tadi. Allah tahu keadaan itu, pasal Isa, pasal Musik, dan kamu sebenarnya sudah bertaubat, ya, dan taubat kamu diterima, ya, lega taubat dan diterima. Maka sekarang lakukanlah. Allah suruh pula, tuan-tuan, ya, bukan setakat terima taubat itu. Maka sekarang lakukanlah hubungan kelamin dengan mereka dan syariat kenikmatan yang telah ditetapkan Allah untuk kamu. Ya, disebut di situ, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Buatlah, itu halal bagi kamu, pada masalah. Tak bagi tarawih kerana itu tak apa, halal, jangan timbang, ya, tak ada masalah. Kan? Dan ini yang sedap sekali, ya, yang menjelaskan kedudukan puasa dalam Islam, tuan-tuan. Setelah turunnya ayat ini, barulah mereka pun tahu rutin puasa tadi itu bukan antara maghrib ke maghrib, kan? Puasa mereka itu maghrib ke maghrib. Pada sepanjang hari puasa, melainkan maghrib ke isyak saja. Isyak ke maghrib lah, isyak sampai maghrib esok. Jadi maghrib dengan isyak itu dia yang berbuka. Jadi disebut dalam ayat itu, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Dan makanlah dan minumlah kamu sehingga jelas kelihatan kepada kamu benang yang putih, yakni cahaya siang, dari benang yang hitam, kegelapan malam dari cahaya fajar. Kemudian sempurnakan puasa itu sehingga malam, sehingga maghrib nanti. Dan janganlah kamu mengadakan hubungan kelamin dengan mereka dalam masa kamu beriktikaf dalam masjid. Maksudnya waktu siang tadi, waktu yang kita beribadah, beriktikaf dalam masjid, dan janganlah kita melakukan hubungan itu. Oleh itu janganlah kamu dekatinya, ya, kerana itulah batasan-batasan hududullah. Kalau siapa kata tak jumpa kata hudud Al-Quran, so dia baca ayat 187 surah Al-Baqarah, jumpa jelas, tilka hududullah, inilah hudud Allah, ya, inilah hukuman Allah, pantang larang Allah, dan jangan kamu mendekatinya, nanti kamu akan kena hudud tadi. Dan demikianlah Allah menjelaskan pengajaran-pengajarannya kepada manusia supaya mereka bertakwa, ya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat Allah, begitulah sedikit sirah puasa. Bermula daripada turunnya ayat ini, yang juga sebenarnya pada tahun yang sama, pada tahun kedua hijrah juga, maka rutin puasa bermula berubah daripada fajar hingga maghrib sahaja, ya, daripada fajar hingga maghrib sahaja. Sebab itu barang siapa yang melanggar hudud Allah, undang-undang Allah di dalam bulan Ramadan ini pada siang harinya, maka terimalah akibat. Antaranya mengadakan hubungan kelamin di siang hari. Ada pula orang kata, bagaimana jika sekiranya dia berbuka puasa dulu baru dia buat hubungan kelamin? Adakah dia tetap dikenakan denda berpuasa 2 bulan betul-betul, ya, kepada si suaminya tu? Suami saja, bukan isteri tu kan? Suami saja, bukan isteri. Pasal apa? Dalam ayat 113 surah Al-Qamar telah dinyatakan, walaqad ahidna Adam min qabl, ya, fanasiya wa lam najid lahu azma. Telah kami nasihatkan kepada Adam sejak dulu lagi, ya, sejak awal lagi Adam tadi, tetapi dia lupa, dan kami mendapati dia adalah orang yang tidak kuat rasanya. Jadi tuan-tuan, dalam kes Adam dan Hawa, ya, Hawa yang goda Adam makan buah kendi. Tapi dalam kes itu Allah tidak menyalahkan Hawa, Allah menyalahkan Adam. Jadi konsep ni juga tuan-tuan, ya, prinsip ni, bukan konsep, prinsip ni juga lah. Sebab itulah bila berlaku hubungan kelamin antara suami dan isteri pada siang hari, yang kena puasa 2 bulan betul-betul adalah suami, bukannya isteri. Walhal yang menggodanya adalah isteri. Punyalah marah suaminya. Jangan marah. Hukum Allah dah nyatakan, walam najid lahu azma. Adam termakan buah kendi bukan sebab Hawa, sebab dia sendiri yang tidak kuat azam. Jadi kalau suaminya kuat azam, maka sabar lagi 3 jam, ya. Maghrib lagi 3 jam, sabar. Kan contohnya.
Jadi apa-apa pun tak kira lah. Dia tetap akan mengatakan tak boleh wa tilka hududullah wa la taqrabuhunna. Ya, ini adalah hudud Allah, jangan dilanggar. Ini latihan diri kita sebenarnya ya. Begitu juga dalam kes dam tertib wa ta'dil. Dam tertib wa ta'dil ya. Ketika mana seseorang berada dalam ihram haji atau umrah, belum sempat bertahalul, telah berlaku berhubungan kelamin itu, dendanya atas suami seorang. Seekor unta atas suami sahaja, walaupun yang menggunakan isteri. Lelaki nak bagi motivasi kepada lelaki dalam bulan Ramadan ini time untuk seorang lelaki mengasah kelelakian. Sebab power ya, kan? Maknanya teguh atau tidak jiwa dia. Ini dia. Jangan kita nanti dimurkai Allah dengan menyebut walam najid lahu azman. Tadi sebenarnya kami tidak mendapati dia kuat azamnya. Seorang lelaki tadi. Yang teruknya dalam kes dam tertib wa ta'dil, berlaku persetubuhan sebelum tahalul dalam umrah dan juga haji ini. Dam seekor unta, jika tak mampu seekor lembu, jika tak mampu mana tak dapat ditemui 7 ekor kambing. Jika 7 ekor kambing itu tidak dapat ditemui, maka hendaklah dibeli makanan jumlah seekor unta tadi itu dibagi-bagikan seluruh kepada fakir miskin seluruh unta. Kalau tak mampu juga, maka dia kena ambil nilai seekor unta itu berapa? 3,000 katakan nilai seekor unta. Ya? 3,000 nilai seekor unta tadi. Kalau dia makan seorang, berapa hari dia boleh ambilkan 3,000? Apa ni? Average katalah 30 hari, RM30 sehari tu dia dah ambil. Kalau makan seorang, maka 3,000 kan bagi 30 jadi tinggal, jadi berapa? Jawapan 100. Maka 100 hari dia kena puas. Berat sungguh dalam tertib ta'adil itu tuan-tuan. Satu-satunya kesalahan ialah bersepupu sebelum bertahalul. Kenapa jadi gitu? Isteri tak dapat, lepas dia lepas. Sebab suami lah yang memegang prinsip ya, dia teguh atau tidak terhadap suatu godaan atau perbudakan tadi ya. Dia tetap itulah sedikit sejarah awal penurunan puasa. Dan yang menariknya juga dalam bulan Ramadan ini sering kali berlaku peperangan. Bukan umat Islam yang memulakan, tapi umat Islam sering kali dicabar bila masuk bulan Ramadan kerana mengingatkan mereka ini macam lemah tubuh badan mereka. Tapi tidak ya, setiap kali dicabar dalam bulan Ramadan mereka menang. Ini hebat kita. Mereka menang. Tapi bila dicabar dalam bulan Syawal, bulan raya, bulan remang, lemang dari berendam, mereka kalah. Itu peperangan pun ya. Memang ada seorang sahabat saya doktor, dia kata apa? Untuk pengetahuan yang tak, bulan Syawal lah bulan ramai orang sakit. Ya. Bulan Ramadan tak ada pun kan? Tak ada sangat orang sakit bulan Ramadan. Tapi bulan Syawal ni sakit pasal kita tidak kontrol makan, kita banyak makan, tak jaga makan. Bahkan satu perkara yang kita silap konsep tuan-tuan, buah kurma ni berkat, betul berkat, tapi cara makan tak betul, itu jadi penyakit. Buah kurma yang sepatutnya menjadi ubat bagi kita, menjadi barakah bagi kita, jadi penyakit. Pasal apa? Bila perang Badar berlaku tuan-tuan, dalam panah kering, ration yang nak dibagi kat sahabat-sahabat dia untuk peperangan satu hari 3 biji kurma. 3 biji kurma untuk dia makan satu hari suntuk nak perang. Kita buat mentang-mentanglah buah kurma tu berkat, kita bedal untuk berbuka tu 3 biji. Bukan nak pergi perang tu, nak pergi terawih. Nak tengok terawih ke tak? Okey, alhamdulillah dia makan, dia minum air sejuk, air kosong dengan 3 biji kurma dia semayang. Sudah semayang, dia pun mula lah, balon lah nasi berani ikan. Ya tak? Lepas tu tak cukup dengan gam rendang, tak cukup rendang tuk lagi, rendang tuk kan? Nasi berani habis. Cuba tuan-tuan bayangkan tubuh kita, perut kita, usus kita yang dalam keadaan lemah, slow lagi pada masa sebab kosong 12 jam. Kita suruh dan bekerja enjin kita itu. Kurma sebenarnya nutrisi yang lengkap tuan-tuan. Kurma-kurma ni nutrisi yang lengkap dah sebenarnya ya.
kita dah bantai 3 biji kat situ, sepatutnya kita boleh nanti sahur nanti lah. Tapi tak cukup, ya. Akhirnya sahabat makan 3 biji kurma di berperang, dan menang pula. Kita akhir tersungkur di pintu masjid, kan? Tak terawih pula, kerana makan kurma tak kena jaga, ya. Jadi kalau kita nak makan nasi ke apa ke, makan kurma sebiji cukup lah, ya. Masa berbuka tadi cukup lah sebiji. Kalau dah 3 biji, tuan-tuan tak usah makan nasi dah sebenarnya. Nutrisi itu dah cukup untuk perut kita, tanpa kita sedari sebenarnya. Jadi banyak lagi lah. Dan saya harapkan tuan-tuan, kalau boleh lah, jemputlah seorang pakar pemakanan ke doktor ke, ya, untuk beri taklimat sebelum Ramadan ni tentang cara pemakanan yang betul, ya, sempena bulan Ramadan. Jangan kita dengar hukum akal saja, cuba kita dengar juga tentang keadaan-keadaan makanan dan sebagainya. Betul tak? Betul kan? Kita tak pernah belajar cara makan, betul tak? Sedangkan Nabi mengatakan perubatan cara yang terbaik ialah perubatan makanan, ya. Maknanya Nabi suruh perbetulkan makanan. Ada satu kisah, ini tercatat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ya. Ali karamallahu wajhah, bau segar, bau sehat, ya. Dia pun Nabi nak pergi tengok kawasan, ya. Nabi pun tengok kawasan juga, ya. Bila nak pergi tengok kawasan tadi, Nabi ajak Ali, menantu kesayangan, sepupu kesayangan, adik kesayangan, ya. Segala-galanya Ali lah, ya. Ajak Ali baru sihat memang. Sampai dekat rumah yang nak dituju tu, di satu kumpulan Ansar, ya, mereka angkat, hidangkan sedulang kurma rotok. Rotok ni kurma yang paling sedap lah, kurma tengah mekar. Rotok tu kurma mekar. Sekarang ni kurma mekar banyak tak gila, kan. Dah ada kempen kita boykot lah kurma Iran buat seketika. Boykot lah sebenarnya. Kurma Tunisia pun ada, ya. Kita akan boykot Iran selagi dia tak berhenti menyokong rejim Bashar al-Syaitan di Syria, ya. Selagi tak boykot lah barang-barang ni. Baik, balik bercerita ni, angkat kurma rotok, Nabi pun makan rotok. Sebab rotok ni peringkat paling sedap dengan kurma. Dia baru-baru mekar nak masak, lembek-lembek gitu, kan. Ali baru makan 2 biji. Ali baru makan 2 biji. Nabi kata, mah, ya, istilahnya cukup. Kamu baru segar demam, ya. Nabi tak bagi Ali yang baru sihat demam tu makan kurma rotok tu lebih daripada 2 biji. Maka lebih Ali pun dulu Nabi makan. Tengok, kan. Tuan rumah kemudian dia masakkan kepada Rasulullah sejenis lobak, carrot lah kita kata, dinamakan silqa dalam bahasa Arab. Dimasak lobak pun dengan gandum. Lobak dengan gandum, saya boleh bayangkan benda tu dalam bentuk macam bubur, ya? Macam bubur silqa dan bubur carrot, sayur-sayuran dengan gandum. Hidang daripada Rasulullah. Sebab petunjuk kali, ini makanan kami. Tengok, ya, orang yang baru sihat demam, tubuhnya tak begitu stabil lagi, nak makan kurma 2 biji lebih pun Nabi tak bagi. Nak ceritanya kurma ni power dia punya nutrisi dalam tu. Jadi digalakkan makan sayur-sayuran dan sebagainya. Dan daripada cerita juga jelas menunjukkan kepada kita Rasulullah adalah orang yang cukup jaga makanan, ya, cukup jaga makanan kita, ya. Itulah sebuah sedikit nasihat menjelang ataupun ambang Ramadan ini. Sekali itu saja pada malam ini saya sudahi dengan Pasal kafar di masa Subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.